Sanggupkah kita melihat generasi sekarang semakin jauh daripada Islam? Allahu Akbar. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Jadi marilah sama-sama kita membangunkan aset Islam, tanggungjawab kita. Apa yang dimaksudkan dengan aset Islam ini? Kita bersama dengan di talian Skype bersama Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tengok VT tu tadi kan Ustaz bercerita tentang aset Islam. Jadi sebenarnya apa yang cuba disampaikan, apa yang dimaksudkan dengan aset Islam? Okey, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Bila kita bincang tentang aset, biasanya secara umumnya kita akan bercakap aset ni sebagai harta, sebagai wang tunai, mungkin kenderaan kita, rumah kita, itu yang biasa kita gunakan aset. Lagi-lagi kalau kita belajar akaun kan, dalam akaun kan dia ada satu ruang tu kita panggil aset. Okey. Itu secara standardnya lah. Bahkan dalam bahasa Arab pun biasanya para sahabat Nabi SAW pun bila ditanya siapakah yang muflis di kalangan siapa yang muflis, jadi sahabat kata yang muflis ni yang tak ada harta lah, yang tak ada duit, tak ada apa semua, itu dipanggil sebagai muflis. So memang secara umumnya begitu, tapi Nabi SAW ada tekankan orang yang muflis bukannya itu. Orang yang muflis dia rajin solat, dia rajin puasa, tapi datang pada hari kiamat dalam keadaan dia mengumpat orang tu, dia menghina orang tu, dia sakitkan orang tu, dia pukul orang tu. Jadi pahala dia transfer pada orang yang dia kutuk, yang dia hina, yang dia ngumpat tu. Kalau pahala dia dah habis, nanti dosa orang tu pula transfer pada dia. Jadi akhirnya dia muflis lah. Ini menunjukkan bahawasanya muflis yang sebenar-benar yang disebutkan oleh Nabi SAW tu ada kaitan dengan amalan, dengan pahala, dengan dosa. Jadi dia bukan hanya semata-mata tanah, bangunan, kenderaan dan sebagainya, tapi dia lebih umum lagi daripada tu. Jadi aset yang kita sebutkan dekat dalam konsep kita hari ini, kita panggil aset Islam tu sendiri, bukan aset diri kita saja, tapi aset Islam. Dia lebih kepada aset insani. Aset insani. Selain daripada kita tak nafikan aset-aset yang berbentuk fizikal seperti mana bangunan-bangunannya, tetapi juga ada perkara yang lebih besar. Contohnya adalah aset ilmu. Aset ilmu itu para alim ulama kita. Begitu jugalah dengan golongan-golongan yang menghafal Al-Quran yang disebutkan dalam hadis dan sebagainya. Bila kita cerita tentang aset ilmu tu, Nabi SAW secara jelas menyatakan tentang para ulama tidak mewariskan dinar dan dirham. Biasa kita kata harta pusaka ni kita nampak, kita bayang harta pusaka ni duit, tanah dan sebagainya. So Nabi SAW kata para Nabi tidak mewariskan benda-benda tu. Jadi apa aset yang diwariskan oleh para Nabi? Disebutkan bahawasanya para Nabi mewariskan ilmu. Sebablah dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang sama, maka Nabi SAW mengatakan fa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah waris para nabi. Sebab waris yang mereka warisi itu apa dia? Yang mereka warisi adalah ilmu. Jadi aset yang paling utama bagi kita sekarang ni adalah aset insani, aset ilmu, aset tahfiz yang ada, yang boleh memberikan kelangsungan, pengukuhan, penyebaran agama Islam itu sendirilah. Jadi kalau kita tengok, kita bangunkan, contohnya kita bangunkan tahfiz, kita bangunkan masjid. Contohnya tadi ada gambar, saya nampak tadi gambar masjid. Kalau tak silap tu masjid di Sungai Choh tu kan. Kita perlu bangunkan sebab inilah dia aset kita sebenarnya. Ya, insya-Allah. Tapi kenapa Ustaz kita perlu rasa ada kepentingan dan juga kita kena rasa tanggungjawab untuk sama-sama kita menghargai aset insani? Okey, kita perlu rasa tanggungjawab sebab pertamanya sebab kita adalah orang Islam. Jadi seperti mana kita nak bangunkan aset untuk diri kita sendiri, kan? Kita cari duit, kita cari, kita kerja, kita nak tambah ataupun nak maintain aset yang ada pada kita. Begitu jugalah sebagai seorang Islam, maka aset Islam itu penting untuk kita sama-sama bina, kan? Dan kita perlu melihat pembangunan. Kalau kita buat rumah contohnya, kan, kita buat rumah kita beli kereta dan sebagainya, dia mungkin lebih kepada untuk diri kita sendiri ataupun keluarga kita, kan, anak cucu cicit kita mungkin. Tetapi kita perlu melihat lebih jauh lagi daripada itu, iaitu melihat daripada sudut akhirat. Bukan hanya melihat daripada sudut dunia.
Kalau nak bina sesuatu bangunan untuk dunia semata-mata dia mudah, tapi kita tahu bangunan nantinya akan hancur juga. Kita beli baju lah, contohlah baju. Kita beli baju. Baju ni akan lusuh juga nantinya. Betul. Kita beli makanan. Makanan kita makan habis ataupun kau tak makan pun basi juga dia. Kan? Habis macam tu je. Tetapi yang kita nak bina sesuatu yang dia punya keuntungan dia berkekalan sampailah dekat akhirat nanti. So contohnya masjid. Bila kita bina masjid, masjid tu jadi pusat ibadah, menjadi aktiviti-aktiviti umat Islam kan. Tempat orang datang hadir majlis ilmu, kadang-kadang bermesyuarat dan sebagainya. Begitu juga tahfiz. Budak-budak ni hafal Quran. Bayangkanlah ya Allah, kalau budak-budak ni hafal Quran, kali sepanjang-panjang dia orang baca Quran kita dapat pahala. Kita ni ya Allah, kena rasa ustaz dah tua dah ustaz, baca surah pendek-pendek pun lupa kadang-kadang. Nak hafal ayat lazim pun Allah susahnya. Budak-budak tu menghafal, kita dapat pahala. Kan ya Allah, untung sebenarnya bila kita melabur dalam aset Islam ini. InsyaAllah. Jadi Ustaz, bagaimana caranya? Terus Ustaz bagi tahu kaedahnya, caranya untuk penonton kita sama-sama menjalankan tanggungjawab mereka untuk membangunkan aset insani ini. Jadi saya mengajak semua sahabat-sahabat, semualah muslimin-muslimat, akak-akak, ibu-ibu yang sedang menonton sekarang ni untuk sama-sama dengan Pertubuhan Mihrab. Pertubuhan Mihrab ni dia buat satu kempen membina aset Islam. Jadi memang fokus kempen tu je. Memang Mihrab ni, Pertubuhan Mihrab ni saya kenal, mereka adalah orang yang memang bertanggungjawab dan jujur insya-Allah. Bahkan mereka mengeluarkan duit mereka sendiri untuk pengurusan Mihrab setakat ini. Dan memang mereka tujuannya satu, iaitu memang betul-betul nak bina aset Islam. Fokus. Kan ada setengah-setengah NGO tu dia agak umum lah kan. Kita buat tu, buat ni. Tapi yang ini memang fokus untuk masjid dan juga tahfiz. Masjid dan juga tahfiz secara umum di seluruh Malaysia. Okey, dan Pertubuhan Mihrab ni pertubuhan berdaftar, jangan risau. Nak tahu macam mana nak buka ataupun nak tengok macam mana tentang Pertubuhan Mihrab ni, boleh terus dekat bawah kita ni ada tulis ni. Boleh buka terus www.infakmihrab.com www.infakmihrab.com. Buka kat situ, boleh terus sumbangkan dan boleh nampak juga projek-projek yang ada yang kita sumbangkan melalui mereka yang akan bagi. Mereka akan tengok masjid ni memerlukan kepada dana. Jadi mereka tolong. Ataupun tahfiz ni memerlukan kepada dana. Maka mereka akan tolong. Bila aset ni dikumpulkan secara banyak, maka mudah untuk kita bantu. Kalau kita semata-mata seorang diri untuk kita pergi untuk cari, jenuh. Masjid kalau boleh cari berapa banyak kan, berapa ribu masjid kita nak tolong. Betul. Jadi kita pergi melalui Pertubuhan Mihrab. Ada nombor akaun Bank Islam yang ada tertera dekat bawah kita ni, 1222 50100 30216, ataupun senangnya lah, itulah buka website tu infakmihrab.com, ataupun terus hubungi nombor telefon yang tertera 011 1963 2876. InsyaAllah. Ustaz, kata-kata akhir daripada Ustaz sendiri untuk semua penonton kita, sekali lagi agar kita membuka mata kita untuk kita jalankan tanggungjawab ni. Dan kadang-kadang kita rasa macam tak apalah, biarlah ada orang lain. Kita kena ada rasa rugi kerana tidak bersama-sama menjalankan tanggungjawab kita, sayang dengan aset Islam ni. Silakan Ustaz. Betul. Satu, rugi, sayang sebab kadang kita fikir anak cucu kita. Kalau kita fikir anak cucu kita, tadi kan dalam gambar tu kan, budak kita tu berhilang kan. Saya tengok video yang dia buat ni, saya kata, ya Allah, betul lah, kalau anak cucu aku tak ada orang yang ajar, siapa nak ajar agaknya. Bila kita dah meninggal dunia nanti, siapa yang kita nak tinggalkan untuk tolong didik, pertahankan akidah mereka. Lagi-lagi zaman kita, zaman yang sangat mencabar ni, kan, zaman yang sangat mencabar dari sudut akidah umat Islam. Tiba-tiba kita pun tak apalah, biar je lah. Setiap satu sen yang kita sumbangkan, kita niatkan. Saya cadangkan kepada semualah kakak, ibu-ibu yang sedang menonton ni, setiap kali kita sumbangkan, transfer akaun tu, kita niatkan ataupun doakan sekali, ya Allah, mudah-mudahan berkat aku bagi ni RM10 ke RM1 ke RM1000 yang aku bagi, terselamat anak cucu aku, akidah mereka, dan mudah-mudahan mereka selamat di dunia dan di akhirat. Doakan macam tu. Doa tawassul ni sangat-sangat mustajab. Mudah-mudahan setiap satu sen tu ada nilainya insya Allah. Dan bila kita dah baring dalam kubur nanti pun, terus meneruslah pahala orang solat, pahala orang baca Quran, semuanya sampai pada kita nanti insya Allah. InsyaAllah. Terima kasih Fadil Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jofri untuk topik kita kali ni. Topik slot kita, membangunkan aset Islam, tanggungjawab kita daripada Pertubuhan Mihrab. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Jadi kepada anda yang mungkin terlepas tadi, boleh rujuk kepada nombor yang tertera di kaca TV. Sama-sama kita pertingkatkan amalan
ibadah kita dan kita sama-sama beratkan alat penimbang kita di akhirat nanti. InsyaAllah kita berehat dulu, kembali lagi selepas ni. Sanggupkah kita melihat generasi sekarang semakin jauh daripada Islam? Allahu Akbar. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang.